Orang Islam dulu dunia ilmu luar biasa, tuan-tuan sekalian. Orang sekarang baru diploma, ngajar surau jalan berkepak ni ya. Sana bid'ah ni, sesat sana, sesat sini. Baru BA, oh sesat sana, salah je orang. Kan? Sesat je orang, neraka je semua orang. Baru satu BA. Kan? Belajar 4 tahun, dia punya assignment copy paste. Keluar macam ini. Kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita memulakan kembali pengajian kitab kita. Tapi malam ni saya akan mulakan dengan kuliah umum ilmu supaya sebagai mukadimah dia, sebab kitab kita pun insyaAllah minggu depan pun sampai. So kita akan bicara mengenai fardu ain, benda yang mungkin kita nampak sebagai asas, tapi diulang-ulangkan biar kita terus ingat insyaAllah. Okay. Kemudian yang keduanya, kalau kuliah dengan saya ni biasanya permulaan saya suka bawa Asma'un Nabi tu, iaitu 201 gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang pernah ikut saya pada kelas yang lepas, minta tolong bawa lah kertas tu minggu depan. Siapa yang tak ada, jadi minggu depan saya akan bawa mana yang ada. Yang dah ada, maksudnya bawa minggu depan yang Asma'un Nabi tu, yang saya pernah bagi pada kelas-kelas yang lepas. Okey. Jadi sebagai mukadimah kita pada malam yang berbahagia ni, kuliah kita malam ni kita nak cerita mengenai ilmu. Mengenai ilmu. Ilmu adalah satu perkara yang sangat penting. So jadi harap disalin, okey, kemudian dipanjang-panjangkan, okey, dan mudah-mudahan menjadi panduan buat kita. Okey. Untuk itu, malam ini kita akan bincang 5 bab mengenai ilmu. 5 bab mengenai ilmu. Okey, saya pergi pada bab yang pertama, iaitu manusia dan ilmu. Bab yang pertama, salinkan je tu, dia punya key point dia ataupun tajuk dia, manusia dan ilmu. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, ketika manusia dilahirkan, kita ni tak ada ilmu. Jadi otak kita ni pun tak ada kematangan untuk ilmu ketika dilahirkan. Jadi kita develop kita punya otak ni sedikit demi sedikit dengan makanan, dengan maknanya ketumbuhan kita punya perjalanan hidup kita, kita mulai faham. Dan apabila kita mulai faham, kita mulai belajar. Okey, jadi manusia dan ilmu bab pertama, kita dilahirkan memang maksudnya tak ada ilmu. Allah SWT jadikan kita lahir-lahir, kita belajar. Dan proses belajar ini berterusan. Okey, so kita belajar tengok mak kita bercakap, bapak kita bercakap, maka kita belajar bercakap. Kita belajar untuk meminta sesuatu benda, nak makan ke, nak minum ke. Kemudian kita belajar untuk ekspresi kita punya emosi, marah kita, sedih kita, takut, menangis dan sebagainya.
kita belajar kan, dan bila dah makin besar, kematangan kita telah makin ada, kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita memerhatikan sekeliling kita dan input-input kan, dan kita belajar. Itu manusia dan ilmu bab pertama. Cumanya dalam proses kita belajar ni, mana kita develop otak kita, ada satu perkara yang ada dalam diri kita yang kita kena faham, iaitu apa? Kemalasan. Okey? Jadi manusia ni dia memang akan belajar daripada sekeliling dia. Tapi ada satu benda yang kita kena faham yang membantutkan kita untuk kita belajar adalah kemalasan. Kan? Malas. Okey? Dan malas ni dia ada dua bentuk. Malas ni dia ada dua bentuk. Yang pertama, inborn. Inborn ni lahir-lahir. Ada orang yang lahir-lahir memang dia ada malas. Dan level malas kita ni tak sama. Itu kita kena kenal diri kita. Orang ni malas tak sama, tapi ada malas yang inborn. Lahir-lahir dia memang ada sifat malas. Kan? Sebab itu kalau kita lihat doa yang Nabi SAW ajarkan dalam 8 rantaian doa, antaranya minta dihindarkan daripada kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada lemah semangat dan the laziness, kemalasan tu. Kemalasan kita minta Allah lindung kita, sebab ada orang inborn dia memang malas. Dan benda malas ni tuan-tuan sekalian, tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah je tahu. Mak bapak kita takkan tahu, orang keliling kita takkan tahu, cikgu takkan tahu, kita dengan Allah je yang tahu. Malas. Kan? Sebab itu ada orang kadang-kadang hari ni dia malas, tapi ada pening kepala lah, padahal nak tidur. Sakit perut lah. Kita Allah je tahu. Mak bapak takkan tahu. Siapa-siapa takkan tahu. Ini kita kena ada awareness, kita kena ada kesedaran. Kan? Sebab orang kadang-kadang memang ada orang jenis malas, memang malas, the laziness. Suka benda-benda yang maknanya menghiburkan, relax, lambat-lambat bangun. Ada orang yang inborn, lahir-lahir tak macam tu. Ada orang yang macam tu. Tak percaya, cuba kita renung sekejap di sekeliling kita. Kita fikir, cuba kita tengok, kita pernah jumpa tak orang yang memang ada inborn malas ni, the laziness ni. Malah bangun malas, cakap satu baru buat, cakap satu baru buat, cakap satu baru buat, tak boleh nak fikir. Sebab dia ada malas yang inborn. Lahir-lahir tu ada kemalasan tu. Benda ni kena ada kesedaran. Kalau tak sedar, orang tak akan ubah. Dan orang akan feel good dengan benda malas. Sebab itu sebahagian diri kita, dia akan feel good. Dia kata, okay, it's okay. Tak kerja, okay. Dan penuh 1,001 alasan. Maksudnya, tak nak kerja, malah duduk dan sebagainya. Duduk zon selesa. Jadi maknanya itu kemalasan. Dan malas menyebabkan orang takkan nak belajar. Okay. Dan malas yang kedua adalah malas dari sudut emosi. Ada orang kadang-kadang ini penat lah, malas lah, nak tidur je. Itu emosi. Okay. Yang malas emosi ni okey sikit. Daripada malas yang inborn, lahir-lahir kita kena tahu. Kita kena tahu. Anak-anak kita lahir-lahir 5 orang ke 7 orang ke, benda the laziness ni maknanya kita takkan tahu. Kita kena didik dia biar dia ada kesedaran, dia ni malas ke tak. Kalau tak, dia akan bagi alasan, dia pening kepala, sakit perut. Siapa yang tahu? Dia dengan Allah je tahu. Sakit lutut lah, sakit apa, padahal malas. Dia dengan Allah je tahu. Dan orang macam ni dia takkan boleh belajar, dia takkan boleh membina kehidupan dia. Tuan-tuan sekalian, dan benda malas ni, okey, dalam Islam diajar dan ditekankan dan diingatkan. Benda malas ni kita boleh tahu sebelum orang tu dia malas fizikal dia malas tidur, malah nak bergerak, malah nak berbuat. Dia akan malas ni dia bermula dengan malas berfikir. Berarti kita boleh tahu simptom-simptom malas tu dia bermula dengan malas berfikir. Tak nak ambil tahu. Buat tak tahu, malas nak ambil tahu. Jadi
Orang yang malas berfikir, dia akan jadi malas fizikal. Berarti kita jangan biasakan diri kita untuk ada malas berfikir. Itu utamanya kalau kita sedar, aku ni memang Allah uji inborn, lahir-lahir aku ni jenis malas. Level malas orang tak sama tau. Kemalas yang memang lahir-lahir ada benda tu. Kalau macam tu nanti malas nak fikir. Sebab tu saya selalu pesan, terutamanya pada abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, terutamanya bagi orang lelaki. Okey? Jangan malas berfikir. Okey? Fikir ni jangan malas. Dan jangan mulakan malas berfikir tu hatta benda kecil-kecil. Contoh, isteri kita tanya, "Bang nak makan apa?" Apa-apalah. Malas nak fikir. Main handphone. Malas nak fikir. Jangan biasakan benda tu. "Abang nak pakai baju apa bang?" Apa-apalah. "Bang cuti sekolah ni kita nak pergi mana?" Mana-mana lah. Malas nak fikir. Sebab apabila kita membiasakan malas berfikir, dia akan jadi malas fizikal nanti. Benda ni yang Nabi sebut, supaya minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Mohon perlindungan daripada Allah menjadi sifat lemah semangat dan juga menjadi malas. Dia bermula dengan malas berfikir itu. Sebab tu jangan malas berfikir, jangan mulakan malas. Hari nak pergi mana? Fikir, pergi mana ini? Hari nak buat apa? Kena fikir. Kena fikir. Seorang yang dia malas berfikir, maka dia takkan dapat belajar something dari hidup dia. Takkan dapat belajar benda-benda yang bagus, benda-benda yang baru dari hidup dia tu. Dia malas nak fikir. Bila malas fikir, malas fizikal. Ni dia. Sebab itu hatta kalau malas nak fikir, malas nak buat benda, malas beribadah. Sebab itu dalam surah Al-A'raf, salinkan biar kita rujuk. Surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan kami penuhkan kebanyakan daripada neraka jahanam itu daripada golongan jin dan manusia. Rupanya jin pun ada malas ya. Jin pun ada malas, dan jin tu real memang ada selain kita manusia ni. Saya satu hari ada satu orang, dia telefon saya, "Tolong Ustaz, anak saya kena kerasukan Ustaz. Tolonglah ya." Dia kata, "Saya sibuk ni. Telefon Ustaz lain lah. Ustaz lain pun sibuk Ustaz." Saya kata, "Okeylah. Tapi nantilah. Saya ada kuliah, ada ceramah. Kalau nak sampai pun malam sikit lah, pukul 11 macam tu tak apalah Ustaz, tolonglah." Okeylah. Saya buat, lepas ceramah, saya pergi rumah dia pukul 9 lebih waktu tu, 10 lebih 9 lebih itulah. Sampai-sampai biasalah saya solat hajat 2 rakaat, bacakan benda-benda sikit ruqyah dalam air, bagi minum atau sapukan ke muka ke apa, bagi minum, nak bercakap. Saya kalau ada jin nak bercakap ni, saya suka tanya. Pertama saya tanya, Islam ke tak? Kalau tak Islam, kita Islamkan dulu. Kalau dia kata di Islam, apa lagi? Saya pun membebel lah. Islam tak reti ke? Mana boleh ganggu saudara si Islam? Tak belajar ke? Saya tanya. "Belajar Ustaz." "Belajar? Kau belajar kat mana?" Saya belajar kat Masjid Negeri kat Shah Alam tu. Saya pun kata, kalau betul belajar Negeri Shah Alam, siapa ustaz mengajar kat sana tu? Dia pun sebut ustaz ni. Ustaz pun ada. Datang kuliah saya pula. Kalau kau belajar, kau duduk mana? Duduk belakang-belakang Ustaz. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau belajar jangan duduk belakang-belakang. Duduk depan-depan. Okey, jadi dalam surah Al-A'raf ayat 179 ini Allah kata, dan kami penuhkan neraka jahanam itu daripada golongan jin dan manusia. Apa keadaan mereka ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Golongan jin dan manusia ni apa dia? Mereka itulah yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami, mempunyai mata tetapi tidak mahu memerhati, mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar.
Mereka seperti haiwan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah golongan orang-orang yang lalai. Ayat ini Allah bagi hint orang yang malas nak berfikir. Hati tak mau memahami, mata tak mau perhati, telinga tak mau mendengar. Berlalu hidup tu buat tak tahu je. Suka buat benda-benda yang melalaikan dan sebagainya. Sebab itu jangan malas. Malas bermula dengan malas berfikir. Dan malas ni yang rugi diri kita sendiri. Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi kata apa? Halaka musawwifun. Binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Orang menangguh kerja ni orang yang malas. Orang yang suka saufa. Nantilah. Sebab malas, Nabi kata binasalah, rugilah orang ni. Nabi yang sebut. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bab pertama manusia dan ilmu. Apa dia? Kita lahir-lahir, kita belajar. Tapi yang stop kita tu adalah malas. So jangan jadi malas. Dan malas ini dia bermula dengan malas berfikir. So jangan malas berfikir. Dan jangan jadikan dia satu tabiat atau kebiasaan. Sekalipun benda-benda kecil-kecil. Lepas tu saya suruh pesan pada kakak, ibu-ibu, terutamanya, lebih-lebih lagi kepada abang, ayah-ayah. Mana sama je lah kakak, ibu sama je. Jangan malas berfikir. Atau benda kecil-kecil. Bang, nak makan apa bang? Hari ni masak nasi goreng lah. Abang nak minum air apa bang? Air teh. Pakai baju apa bang? Ambil yang baju warna putih tu. Maknanya jangan malas fikir. Apa-apalah, ikutlah, entahlah, apalah. Jangan biasakan benda tu. Sebab bila kita latih malas berfikir, nanti dia akan malas fizikal. Malas fizikal habis. Tu. Okay. Itu bab yang pertama. Habis bab pertama. Okay. Bab yang kedua. Okay. Bab yang kedua. Okay. Bab yang kedua. Okay. Setelah kita tahu manusia dan ilmu, dan manusia ni kena belajar. So bab yang kedua adalah belajar. Okay. Belajar. Kita pergi kepada hukum belajar dulu. Belajar ni hukumnya apa dalam Islam? Dalam Islam ni belajar ni hukumnya apa? Belajar ni dia ada 4 hukum. Yang pertamanya dipanggil fardu ain. Fardu ain ni wajib. Semua wajib belajar. Dia pandai ke, dia bodoh ke, dia raja ke, dia orang biasa ke, orang kaya ke, orang miskin ke, dia kena belajar. Fardu ain. Fardu ain ni benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Kita faham rukun iman, kita faham rukun Islam. Macam mana nak sembahyang, macam mana nak puasa, macam mana nak pergi haji, macam mana kira zakat, mana fardu ain. Semua wajib belajar. Tak kira siapa pun. Itu wajib. Kalau tak belajar, haram hukum dia. Sampai melepaskan kita kepada rukun iman dan rukun Islam. Kita faham benda tu dan boleh praktis. Sembayang macam nak sembayang. Saya kadang-kadang buat kursus pada, ataupun bagi kuliah, disuruh bagi kuliah kepada anak-anak muda ni. Kadang-kadang tanya, sembayang tak? Sembayang Ustaz. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat Ustaz. 3 pula awal ni. 4. Okay. Kita test sikit 4 Ustaz. Okay. Jadi maknanya fardu ain wajib belajar. Kecil ke besar ke apa ke, kena wajib belajar. So kitab yang akan kita buka bermula pada minggu depan adalah fardu ain. Atau orang cakap, alah benda ni kecil boleh belajar, kan? Kita ulang-ulang, takut kita terlupa ataupun ada penambahan-penambahan. Okey. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Okey. Fardu kifayah ni apa? Tok guru dulu nak mudah faham, dia menterjemahkan, seorang tahu yang lain tak payah. Fardu kifayah iaitu ilmu-ilmu bidang-bidang kehidupan. Contoh ilmu matematik, kan? Kena ada satu wakil orang Islam. Kalau tak ada, maka berdosa satu komuniti ataupun satu masyarakat umat Islam. Kena lahirkan. Contoh, kalau dia kata ilmu perubatan contohnya, ilmu perundangan, ilmu kesenian, biar orang Islam dia ada wakil. Itu fardu kifayah. Kalau tak ada wakil, kita semua pakat-pakat macam mana nak lahirkan orang yang ada kelebihan ini.
Biar kalau tak berdosa kita, satu umat Islam tu berdosa. Kan? Satu masyarakat setempat tu berdosa. Jadi maknanya dalam ilmu agama pun dia ada ilmu fardu kifayah dia. Contoh ilmu memandikan jenazah. Itu tak semua orang perlu tahu, tapi kena ada orang tahu kawasan situ. Kalau tak ada siapa tahu memandikan jenazah. Kan? Ilmu tajwid, itu ilmu fardu kifayah. Membaca Quran bertajwid maknanya kena, tapi orang yang betul-betul faham ilmu ni itu fardu kifayah. Kena lahirkan orang yang faham kawasan kita ni. Seorang tahu, yang lain terlepas. Okey. Hukum menuntut ilmu yang ketiga, iaitu dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana? Fardu kifayah aini ni adalah seseorang yang telah menceburi sesuatu fardu kifayah, orang lain hukumnya harus bagi dia yang telah menceburi wajib dia belajar betul-betul. Contoh, ilmu perubatan itu fardu kifayah. Tapi anak kita yang belajar ilmu perubatan, dia tak boleh main-main belajar sebab dia wakil orang Islam. Dia belajar main-main, haram hukum dia. Dia copy paste dia punya assignment, haram hukum dia. Dia ponteng kelas, haram hukum dia. Sebab apa? Sebab dia wakil orang Islam. Dia tak boleh belajar main-main. Bagi kita fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Bagi dia. Sebab itu apa hukum belajar ilmu fardu kifayah aini? Bagi orang yang telah menceburinya wajib belajar betul-betul. Dia tak boleh belajar main-main sebab dia wakil pada umat Islam. Dan tuan-tuan sekalian, kehebatan ulama terdahulu paling kurang satu orang 7 bidang fardu kifayah aini dia. Paling kurang. Kita kenal Imam Asy-Syafi'i dengan ilmu fiqh dia, tapi dia juga mahir ilmu bahasa, dia mahir ilmu perubatan, dia mahir ilmu pelayaran. Kita tahu nama Ibn Sina sebagai orang yang mahir ilmu perubatan, tapi dia juga mahir ilmu hadis, dia mahir ilmu fiqh. Kita dengar nama Al-Khawarizmi, mahir dengan ilmu matematik, dia juga mahir kepada ilmu fiqh, ilmu hadis. Jadi dulu paling kurang satu orang 7 fardu kifayah aini. Paling kurang. Sebab tu orang Islam dulu dunia ilmu luar biasa, tuan-tuan sekalian. Orang sekarang baru diploma, ngajar surau jalan berkepak ni. Sana bid'ah ni, sesat sana, sesat sini. Baru BA, sesat sana, salah je orang. Sesat je orang, neraka je semua orang. Baru satu BA. Belajar 4 tahun, dia punya assignment copy paste keluar macam ini. Ulama dulu tak tawaduk dengan ilmu. Kita baca sejarah Imam Syafi'i ketika mengajar, guru dia datang duduk belakang tu. Sebab dunia ilmu tu, dia tak tinggalkan dunia ilmu. Sebab tu ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita fardu ain selesai, fardu kifayah ni kita ada bidang kita. Kalau kita, apa bidang kita? Kalau ibu-ibu kakak dalam bidang masak, bangunkan betul-betul, tulis buku betul-betul, bangunkan. Walaupun hanya nampak macam simple, tapi itu fardu kifayah aini. Kalau semua depan saya ni katakan bidang kita, kita terbit buku, maka ilmu di Malaysia kita katakan akan meningkat. Dulu terbit buku susah, dia punya kuantiti banyak. Sekarang dunia digital, tuan-tuan lahirkan buku cetak 10 buah pun tak apa. Satu simpan kita, satu bagi suami, 5 bagi anak, 5 lagi bagi kawan-kawan. Tak apa. Tulis buku, menulis 30 buku surat pun okey. Minta ISBN betul-betul dekat Perpustakaan Negara. Paling kurang pada saya lah, saya cadangkan cetak 26, 30 lah, 30. Kemudian hadiah kepada setiap universiti 2 naskah. Ini buku tu ada kat universiti. Kalau orang search, cari, jumpa. Paling kurang. Tapi menulis. Sebab Allah sebut, Allah bagi ilmu tu pertama dengan iqra', membaca. Kemudian antaranya adalah dengan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra' rabbuka alladzi 'allama bil qalam. Tulis. Menulis.
Tuan-tuan sekarang hari ini dengar kuliah kita, kan, dengar dulu kita, sambil-sambil menaik, tulis, karangkan, buat buku, kan, ulama terdahulu. Apa pun bidang busana ke, bidang memakai 7 teknik memakai tudung dengan cantik dan bersyarah. Oh, boleh. Macam gini kan. Buat buku, jangan malu. Biar kembang, niatkan untuk ilmu. Jadi kita barulah dunia keilmuan tu, Masya Allah. Katakan depan saya ni ada 100 orang lain. Setahun, satu orang terbit 1 buku. Jangan nak jual, mungkin satu hari akan menjual, tapi dunia ilmu tu. Tulis kan. Bayangkan, 1 tahun di Bangi je ada 100 buku. Bagi setiap universiti. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Betul sinan. Jadi maknanya tulis. Jadi fardu kifayah aini. Ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini dia. Dan hukum menuntut ilmu yang keempat. Hukum menuntut ilmu yang keempat adalah harus. Okay? Kita dalam bab yang kedua, iaitu belajar. Jangan lost pula. Nombor 4 ni datang mana? Nombor 4 ni kan. Maknanya nombor 1 tadi manusia dan ilmu. Nombor 2 belajar. Jadi belajar ni ada 4 hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu yang keempat adalah harus. Harusnya apa? Ilmu-ilmu yang berbahaya dan memudaratkan. Ilmu-ilmu yang berbahaya dan memudaratkan. Belajarnya harus mengamalkan haram. Contoh, belajar ilmu mencuri. Belajar harus mengamalkan haram. Sebab kita nak tahu macam mana orang mencuri. Jangan praktis pula. Dah belajar curi sikit, tak boleh. Ilmu sihir belajar harus mengamal haram. Sebab nak tahu macam mana nak patahkan. Kan siapa-siapa yang depan saya dalam bidang ilmu perbuatan Islam, macam mana cara nak patahkan tu, dia kena belajar. Belajar harus mengamalkan haram. Ilmu apa lagi? Ilmu-ilmu memudaratkan lah. Dan ilmu berbahaya. Belajar harus mengamalkan haram. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi itu bab kedua, hukum menuntut ilmu. Jadi kalau kita faham, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zumar. Salinkan. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Surah Az-Zumar ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, tidak akan sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Allah sebut, orang yang ada ilmu takkan sama dengan orang yang tak ada ilmu. Janji tadi, bab pertama jangan malas. Bab pertama tadi jangan malas. Bab kedua belajar. Kena belajar. Menulis. Kembangkan ilmu tu. Panjang-panjangkan ilmu tu. Okey, itu bab yang kedua. Okey. Habis bab yang kedua. Bab yang ketiga. Salinkan. Bab yang ketiga adalah pandai, cerdik dan bijaksana. Bab ketiga, pandai, cerdik dan bijaksana. Bab ketiga adalah pandai. Apa itu pandai? Apa itu cerdik? Apa itu bijaksana? Okey, kita pergi satu-satu. Pandai ni Allah anugerahkan kepada orang yang belajar. So kalau orang belajar, dia ada kefahaman, maka itu ada kepandaian. Mana pandai? Level pandai berbezalah, tapi ada ilmu disebut pandai. Sebab tu kita disuruh belajar, biar kita pandai. Okey. Cerdik pula. Apa itu cerdik? Cerdik adalah orang yang ada pengalaman. Kita ada ilmu, kita pandai. Ada pengalaman, kita cerdik. Belum tentu orang yang pandai itu cerdik. Ada hari ini orang yang belajar sampai peringkat degree, master, PhD tentang ilmu perniagaan. Dia tahu teori-teori perniagaan, supply and demand dan sebagainya. Dia tahu, mahir, boleh ulas teori ini, teori itu. Tapi suruh berniaga mungkin tak berjaya. Sebab dia pandai tapi tak ada pengalaman berniaga. Hari ini tidak sedikit hatta di Malaysia tak pernah habis sampai ke sekolah menengah,
tak pernah habis sampai ke peringkat universiti. Tapi daripada kecil berniaga. Ui, cerdik dia berniaga. Walaupun dia tak pandai, dia tak tahu teori-teori Maslow ke apa, dia tak tahu. Dia tak tahu teori-teori, tapi dia tahu macam mana nak berniaga. Kan? Sebab ada pengalaman. Jadi maksudnya, apabila orang ada ilmu, dia kena berkecimpung dengan dunia ni, biar dia ada pengalaman. Ini Quran pun sebut. Allah sebut dalam Quran, siru fil ard, berjalan kamu di muka bumi ni. Allah sebut, perhatikan dunia ni, hidup perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, diri kamu kena perhatikan. Perhatikan alam, supaya kita ada pengalaman. Bahasa Melayu sendiri, pengalaman tu daripada perkataan alam, pengalaman. Jadi kita berkecimpung dengan alam, kita ada pengalaman. Ada pengalaman, kita cerdik. Okey. So pandai, belajar. Nak ada ilmu, nak cerdik, kena ada pengalaman. Okey. Gabungan antara cerdik dan pandai, itulah bijaksana. So bijaksana ni apa? Bijaksana adalah orang yang ada ilmu dan orang ada pengalaman. Sebab tu biasanya orang yang bijaksana ni maknanya dikaitkan dengan orang yang umurnya panjang. Sebab apa? Ilmu ada, pengalaman ada. Biasanya kan orang bijaksana. Dan dalam bahasa Arab, bijaksana ni dipanggil hikmah. Dan Allah sebut, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah bagi hikmah, kebijaksanaan, Allah bagi kepada dia kebaikan yang banyak. Lepas tu kita menuntut ilmu ni sampai mana tahap dia? Biar kita sampai tahap bijaksana. Iaitu ada ilmu, ada pengalaman. Praktiskan. Dalam hadis yang disebut, man amila bima alima awrathahu Allahu bihil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan anugerahkan ilmu yang dia tak tahu. So beramal dengan ilmu yang kita ada. Praktiskan. Lepas tu saya sangat maknanya menggalakkan kita tulis, terbitkan. Sekarang menerbit buku tak susah. Teknologi digital tak perlu sampai terbit 1000 buah, tapi 30-50 buah, tapi kita menulis. Biar menulis banyak benda lingkungan kita tulis untuk maknanya anak-anak di bawah kita besok. Pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman tu kan untuk lahirkan kebijaksanaan tadi kan. Ini dia. Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Dan apa tu pandai? Belajar. Apa tu cerdik? Pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai, itulah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi bijaksana. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Allah akan fahamkan kamu ilmu. Jadi maknanya kita belajar, ada pengalaman, kemudian jaga takwa, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bagi kita ilmu. Setinggi-tinggi kebijaksanaan apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang beriman satu ketika dahulu, ilmunya tidak tertanding. Ilmu tidak tertanding. Apa jua bidang dia. Sebab belajarnya rajin. Praktikalnya rajin. Bertakwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ilmunya. Tak tertanding. Semua bahagian ilmu lah. Peperangan ke apa semua ke. Dulu ada satu grup dalam orang Islam ni, dipanggil grup Al-Haddad. Al-Haddad ni tukang besi. Ketika orang-orang barat, maknanya banyak memerangi orang Islam, ada satu grup maknanya lahirkan besi, ilmu besi, dipanggil Damascus Steel ataupun Damas Steel. Nanti tuan-tuan boleh rujuk ataupun search untuk tambahkan pengetahuan dekat Google. Bukan belajar kat Google tau, maknanya knowledge review tu, type Damas Steel. Macam mana lipatan-lipatan besi itu menjadikan besi itu luar biasa kuatnya.
Setiap kali perang, pedang orang Islam bertembung dengan pedang orang Barat, pedang Barat patah. Dan rahsia Al-Haddad ni tersimpan selama beribu tahun. Al-Haddad kalau kena tangkap, dia rela dibunuh daripada cerita rahsia besi ni. Tak ada siapa tahu. Dan ilmu Al-Haddad ni last sekali hilang ketika Khalifah ditumbangkan 1924. Guru Al-Haddad ni tiba-tiba hilang, tak tahu ke mana. Negara bukan Islam yang dapat ilmu besi yang bagus antaranya adalah Jerman. Sebab pada perang dunia waktu tu Jerman dengan Turki baik, jadi perpindahan ilmu tu dapat juga dekat dia. Lepas tu Jerman benda steel memang sangat bagus. Negara kedua yang dapat British. Sebab British tawan banyak negara Islam, ambil sampel-sampel, dia cuba buat. British juga bagus bagi ilmu besinya. US asal juga daripada British, tapi berasal daripada ilmu kita. Macam mana orang boleh buat gabung besi ni sampai besi itu boleh jadi sangat luar biasa kuatnya. Jadi ilmu orang Islam, dia bukan saja dia pandai, dia cerdik, bukan saja dia bijaksana, tapi setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tuan-tuan sekalian, banyak lagi ilmu. Cuba tengok ilmu dasar pada ilmu sains. Orang Islam semua tak terfikir dulu, macam mana buat macam ni macam mana boleh jadi macam ni? Kenapa ada idea macam ini Tak terfikir. Sebab dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis bab yang ketiga. Kita pergi kepada bab yang keempat. Bab yang keempat adalah bantuan Allah terhadap ilmu. Okay, bantuan Allah terhadap ilmu. Okay. Bab pertama, manusia dan ilmu. Yang kita kena belajar, jangan jadi malas. Bab yang kedua, kita belajar mengenai hukum belajar tu, digalakkan untuk kita belajar. Bab yang ketiga, kita bincang apa tu pandai, apa tu cerdik, apa tu bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang keempat. Bab yang keempat adalah bantuan Allah kepada ilmu. Tuan-tuan sekalian, apakah bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu? Tadi setinggi-tinggi bijaksana tadi apabila dibantu oleh Allah. Apa bentuk bantuan Allah kepada ilmu tu? Kepada setinggi-tinggi kebijaksanaan. Ada 5 benda. 5 benda Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu. Dan setinggi-tinggi kebijaksanaan adalah apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama firasat. Firasat ni rasa hati. Rasa hati. Jadi orang-orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada firasat, dia ada rasa hati dia. Rasa hati yang betul. Ini dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kamu takutlah firasat orang beriman kerana dia memandang dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasa hati dia yang betul. Sebab tu kalau kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bergantung hati kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Pertama firasat. Ada rasa hati. Ada rasa hati yang betul. Benda tu nak logik kok sains tak boleh. Tapi betul rasa hatinya tu. Atau bila setinggi-tinggi kebijaksanaan dia dibantu Allah Subhanahu wa taala. Dia ada rasa hati dia. Orang yang bercampur baur hidupnya dengan maksiat, rasa hati ni tak ada. Itu yang tipu bini, setiap kali tipu kantor je. Sebab bini yang ada rasa hati. Apa ke mana bang? Tadi kan tahu. Tipu bini tahu. Bini dapat tahu. Bukan saya nak cakap begitu contoh je. Tak maaf kak kalau laki kita. Ni laki kat Baghdad saya cerita. Maksudnya. Okay. Jadi maknanya ada rasa hati yang tepat. Itu yang pertama. Yang keduanya, cara Allah Subhanahu wa taala bantu setinggi-tinggi adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ilham. Ilham. Okey? Ilham ni Allah Subhanahu wa taala adanya bisikkan kepada ilmu yang sedia ada. Ilham ni dia top up. Dia ilmu tu ada base. Kemudian dapat faham yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, itu ilham. So maksudnya kita mengurus masjid contohnya. Macam mana cara mengurus masjid yang bagus? Dapat idea daripada ilham.
Ilham tu dia ada base ilmu, maka Allah tambah lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga dengan jalan ilmu laduni. Ilmu laduni yang tak ada base, yang tak ada base langsung. Dia faham, dapat ilmu, tiba-tiba boleh buat satu benda tu. Itu kalau orang bertakwa. Itu banyak ciptaan-ciptaan baru daripada sudut sains dan sebagainya. Orang Islam yang maknanya jumpa benda tu tak ada base apa-apa, dapat. Itu panggil ilmu laduni. Ilmu laduni. Ini ilmu Allah SWT bagi kepada orang yang bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza apa ilham? Apa yang ilham dengan laduni? Laduni ni top up kepada base ilmu yang dah ada. Saya kata kita dah ada satu ilmu, Allah lagi faham lagi. Tak percaya? Saya nak buktikan. Jawab hati masing-masing. Jawab hati masing-masing. Okey. Hari ni ada orang duduk dalam kuliah ni, kuliah ilmu pada hari ni, duduk kuliah dapat pahala tapi tak dapat ilmu. Sebab apa? Pemikiran dia tak di sini. Pemikiran dia tempat lain. Tak guna lelaki dia menipu suami. Jagalah balik nanti jaga ni. Mana dia, tapi dapat pahala sebab dia macam ilmu dia dapat pahala. Tapi ilmu tak dapat. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu hari ni, dia dapat ilmu yang dibincangkan. Hari ni kita bincang 5 bab. Faham Salih. Dan saya percaya ada di antara kita, jawab hati masing-masing, yang saya cerita 5 bab, dia dapat lebih daripada apa saya cerita, lebih daripada apa kita kongsikan. Patutlah. Itu ilmu yang ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kelebihan duduk majlis ilmu tu, kena duduk majlis ilmu. Sebab ada ilmu yang kita dapat, ada ilmu yang tak dicerita oleh, tak dikongsikan yang mengajar, tapi dia dapat lebih daripada itu lagi. Atau Allah yang bagi. Jadi beza ilham dah ada base. Laduni ni tak ada base. Tiba-tiba dapat satu idea yang baru macam mana nak buat. Bila bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat dengan jalan kasyaf. Kasyaf ni Allah buka hijab di depan mata ni. Contoh apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Satu hari Sayyidina Umar tu tengah baca khutbah. Satu pasukan orang Islam sedang melawan orang Parsi. Tiba-tiba baca khutbah, Umar tiba-tiba menjerit, jangan ke sana, pergi patah balik kemari. Tajuk khutbah tu tak ada kena-mengena dengan jangan di sana. Sama-sama cakap pelik. Apa hal? Rupanya Sayyidina Umar nampak dibukakan, orang Islam sedang menuju ke satu arah, satu kumpulan orang musuh sedang bersembunyi nak menyerang hendak. Dan panglima Islam di sana Allah bukakan hijab telinga pula. Dengar. Kita ke sini. Maksudnya dibukakan. Macam mana nak logikkan? Macam mana dia boleh tahu? Tak ada logik. Kasyaf Allah bagi. Dan kasyaf ni dia bukan 24 jam. Ada orang kadang-kadang dia ngaku dia kasyaf. Saya tengok muka awak ni kan. Dia ngaku dia kan. Kasyaf tak macam tu. Dia bukan 24 jam. Dia sekali-sekala Allah buka sap. Nampak. Kasyaf. Sekali-sekala. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Saya belajar dalam bidang agama daripada kecil. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula ke sistem pondok dulu. Sana kemari pergi Pakistan, hafal Quran dan sebagainya. Balik baru melalui sistem akademik. Walaupun belajar agama, tapi akademik. Akademik kan data, fakta, analisa. Saya belajar mengenai kasyaf. Tapi saya tak pernah jumpa siapa betul-betul kasyaf ni. Wujud ke orang kasyaf ni? Ya ke? Saya jumpa banyak orang mengaku-ngaku. Barangkali cikgu disiplin saya dulu untuk menyebabkan kita anak-anak murid mengaku salah, maka dia akan berbuat kecilkan mata begini, dan saya nampak sebenarnya siapa yang buat ni. Barangkali menyebabkan saya betul ke ni kan? Maksudnya kan? Betul kan? Barangkali caralah untuk mendidik kan. Macam-macam nampak je lah. Sampai saya habis peringkat degree,
Waktu tu arwah ayah saya pesan, nama saya Muhammad bin Abdullah, gelaran keluarga Al-Amin, di kalangan keluarga orang panggil Amin. Dia kata, Min, besok kalau kau dah habis belajar, kerjalah apa-apa, pergilah ziarah ulama-ulama, minta sepatah dua ilmu dan doa. Kan? Banyak ulama-ulama dah tua dah. Jadi sejak tahun 2003 tu, at least setahun sekali saya akan keluar cari ulama. Mana-mana, Maghribi, Lubnan, Syria, mana-mana, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika saya pergi ke Yaman. 2005 saya pergi ke Yaman. Jadi saya pun ambil sanad hadis, ambil sanad kitab fiqh dan sebagainya. Raul Yaman tu. Saya pernah bertamu duduk dekat rumah Habib Omar. Waktu tu Habib Omar tak selalu datang ke sini pun. Jadi maknanya kita raun cari ilmu. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya balik, ada satu orang pelajar Melayu kat sana. Dia kata, Ustaz, jom kita ziarah satu syekh ni, dia boleh baca hati. Saya pun layankan je lah. Okey lah, saya katakan. Saya pergi rumah syekh tu, dalam sejam tu, dia cerita lah pasal ilmu, pasal waktu sebelum nak balik, belajar Malaysia waktu tu, sekarang dia jadi ustaz lah. Belajar Malaysia waktu tu, kata, Syekh, boleh tak tolong baca nasihat sikit lah. Kawan saya ni, tetamu kita. Dia panggil saya, sini. Lutut bertemu lutut. Ketika lutut bertemu lutut, dalam hati saya masih lagi menyebut, ya di Syekh ni kan. Itu, ya di Syekh ni. Sebab saya biasa dengan cikgu disiplin dan mengecilkan mata dan begini. Saya tahu siapa yang buat. Ya kan. Okay. Duduk sini, lutut bertemu lutut. Dia pegang dada saya. Tuan-tuan sekalian, itulah pertama kali saya melihat orang yang Allah bagi izin untuk nampak. Dia pegang dada saya, dia kata, dia cerita, tuan-tuan sekalian. Saya memang pelik betul. Dia cerita waktu tu saya ada buat rumah anak yatim. Dia kata, kau ada buat rumah anak yatim, tapi waktu tu saya tak ada kemampuan. Jadi anak yatim tu kita taja di sekolah 6 orang, saya ingat lagi. Mana sponsor di sekolah untuk yuran dia sebagainya. Dia kata, jaga anak yatim tak boleh macam tu. Kau kena dudukkan dengan kau, kena tarbiyah dia. Tapi saya tak ada kemampuan. Aku doakan kau ada kemampuan. Depan rumah mak kau tu kosong, kau ambil rumah tu. Saya keluar, tolong telefon isteri saya tau. Depan rumah mak kosong ke? Abang, orang tu mau pindah. Isteri saya saksi hidup lagi. Kalau tanya dia kan, mau pindah? Ya ke? Tengok bank ada duit, bayar dulu 2+1. Cakap, bayar dulu. Dan dia menjadi rumah anak yatim saya sampai kita berjaya buat komplek untuk rumah anak yatim. Ada kau apa nama kau anak yatim bukan jaga macam tu. Ada cerita lagi lah. Tapi saya balik, saya cek tau, pegang dada ada ke tak. Saya bukan tahu tiba. Buka hadis, rupanya ada peristiwa waktu Nabi SAW dalam Fatah Mekah, buka kota Mekah kan. Nabi tak tahu nak buat apa. Nabi tawaf dulu. Ketika tawaf, rupanya ada orang nak bunuh Nabi. Dia pakai pisau macam ni, menyamar, makin rapat dengan Nabi. Sampai dekat rapat dengan Nabi tu, Nabi tengok dia, Nabi pegang dada dia. Apa yang merungsingkan hatimu ni? Orang tu kata, hati aku ni seperti macam lapang, hilang semua dendam. Rupanya pegang dada tu ada peristiwa dia. Okey. Jadi saya kata, maksudnya boleh tahu. Dan last saya kata, dan aku nasihatkan kau kena ingat betul-betul. Ikhlaskan niat. Saya tertanya-tanya, apa lagi aku tak ikhlas ni? Apa lagi tak ikhlas? Rupanya saya balik 2005, itu pertama kali saya dijemput untuk memberi ceramah di TV dan radio. Dan menjadi ustaz TV dan radio ni, dia punya ujian besar rupanya. Besar tak tahu silat. Jangan ingat tanggungjawab tu kecil. Besar rupanya. Saya bukti tak? Jadi setiap kali kadang-kadang saya kata ingat, patut pun dia kata ikhlaskannya. Tahu tuan-tuan silat. Okey. Jadi maknanya jangan kasyaf. Kasyaf Allah buka, dan dia bukan 24 jam. Ketika Allah buka semua. Nampak? Boleh bagi nasihat dan tepat dan sebagainya. Okey. Dan yang kelima, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bantu? Yang kelima, dengan jalan. Yang kelima, dengan jalan mimpi. Dalam hadis Nabi SAW sebut, di akhir zaman
Kalau orang beriman, paling kurang 1 antara 40 mimpi dia adalah benar. Kan? Maksudnya kalau kita jaga solat kita, jaga akhlak kita, jaga hubungan kita dengan Allah, mimpi itu salah satu tanda Allah bagi kita kefahaman pada satu benda itu. Saya ingin mengajak tuan-tuan mengembara untuk pada tahun 1150 Masihi. 1150 Masihi, waktu tu apa yang terjadi? Waktu tu kan, di Palestin orang Islam sedang sibuk nak berusaha mengambil balik Baitul Maqdis daripada tentera salib. Dipimpin oleh seorang panglima Islam, iaitu Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Dipimpin Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Satu ketika Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki didatangi mimpi Nabi SAW datang ke mimpi dia dan berkata, tengok aku daripada 2 orang ini. Dia terjaga, tidur balik, datang lagi Nabi, tengok aku daripada 2 orang ini. Sebanyak beberapa kali mimpi itu. Bangun pagi-pagi, lepas solat subuh, dikumpulkan panglima dia, diceritakan keadaan mimpi dia tu. Semua tak tahu nak bagi apa komen. Dia kata ginilah, tuan, jom kita pergi ke Madinah. Bergerak dia daripada tanah Syam pergi ke Madinah. Sampai di Madinah pun tak tahu nak buat apa. Apa benda ni? Maka Allah SWT bagi ilham. Ilham ada base kan. So base ni mencari ilham, apa nak buat. Kalau laduni tadi tak ada base kan. Okay. Jadi kita buat kenduri, jemput semua hadir, wajibkan semua hadir. Dulu Madinah tak ramai macam sekarang. Maka dia buat satu keraian, makan macam kenduri lah, macam itu nak senang faham. Semua kena hadir. Maka Nuruddin Mahmud Az-Zanki bertanya kepada Gubernur Madinah ketika itu, adakah semua hadir? Semua hadir, tuan, kecuali 2 orang alim sangat daripada Maghribi. Dia tak nak hadir. Dia kata, ni majlis saya tak mau hadir. Maka Nuruddin kata, pergi ambil dia, datang majlis, wajibkan dia hadir. Ketika datang, Nuruddin tengok, ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka sila-sila tuan. So tuan guru silakan makan. Ketika makan, Nuruddin bersama panglimanya keluar, pergi ke rumah orang ini. Dibuka pintu, rupanya orang ini sedang menggali satu lubang, dah sampai ke makam Nabi SAW, nak mencuri jasad Nabi SAW. Rupanya dia orang Yahudi daripada Maghribi yang menyamar jadi orang alim, nak mencuri jasad Nabi SAW. Maka dah, kalau ikut sebahagian daripada periwayatan sirah ini, dah nampak kakinya. Kan dia Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dah sampai ke kuburan Umar mana belakang. Kalau tuan-tuan duduk dekat, bayangkan dekat Qubatus Sakhra, kubah hijau, dan kita duduk depan Masjid Nabawi menghadap kubah hijau, rumah dia ni sebelah ke kanan. Mana dekat kubur bakit belakang tu, dia gali sampai dah dekat kawasan perkuburan Nabi SAW. Nak curi mayat, tinggal berapa hari lagi dah boleh ambil mayat Nabi SAW. Maka rupanya orang Yahudi ni orang Yahudi yang menyamar jadi orang alim yang nak curi jasad Nabi SAW. Maka diadili dan dihukum. Soalannya orang Yahudi kata, macam mana kau boleh tahu? Aku menyamar jadi orang alim ni berapa tahun dan semua orang Madinah percaya. Sedang aku diam-diam pelan-pelan gali untuk mencuri jasad Nabi. Macam mana kau boleh tahu? Jadi itu yang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu yang orang tak tahu, kamu boleh tahu. Itu yang kelimanya, jalan mimpi. Sebab itu mimpi ini dia ada sebahagian mimpi sebagai tanda. Kita buka surah Yusuf, bagaimana kisah mimpi ditafsir. Dan akhirnya Allah bagi hint untuk menyelamatkan negara Mesir daripada kemarau. Ini dia. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habis bab keempat. Bab yang terakhir, yang kelima.
Yang kelima okay. Saya suka kalau ceramah ni ada nombor. Pertama, tuan-tuan tahu poin dia apa. Oh, boleh tahu catat 1, 2, 3, 4, 5. Yang keduanya, kita tahu bila ceramah tu nak habis kan? Sebab 5 bab dah 45, oh nak habis dah ni, Kalau tak, bila lah ustaz ni nak habis lah. Aku punya pinggang sakit tadi kan, duduk lama kan. Jadi kita tahu, oh nak habis dah ni, bab kelima kan. Okey, bab yang kelima, terhentinya ilmu. Okey, terhentinya ilmu, bab yang kelima. Okey, terhentinya ilmu itu kerana 3 sebab. Terhentinya ilmu itu kerana 3 sebab. Yang pertamanya kerana lupa. Dalam hadis Nabi SAW sebut, afatul ilmi nisyanun. Lenyapnya ilmu itu kerana lupa. Lupa ni dia ada lupa, dia ada lupa-lupa. Lupa-lupa tu maksudnya kemanusiaan lah. Kadang-kadang kita dah berlalu umur, kita memang lupa-lupa kan. Tu lupa. Kadang cari si mata ni, mana si mata ni, setengah jam cari, padahal kat kata kepala dia, mana si mata dia kan. Padahal kepala tu kadang. Itu kemanusiaan. Sebab kita ada satu, kadang-kadang berlalu umur kita dah start lupa. Sebab itu disuruh dalam Islam makan benda bagus-bagus. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makan kamu benda bagus-bagus. Kita hari ni makan vitamin bagus, alhamdulillah, untuk tubuh badan sihat. Jangan lupa makan juga benda-benda yang untuk menguatkan otak kita. Antaranya, contoh, Allah bagi ilmu kepada nutrition, dah orang pakar pemakanan, minyak kelapa sangat bagus. Minyak kelapa sangat bagus kan. Makan yang memang makan lah, bukan masak. So masak dia ada, dipanggil heating point dia. Heating point ataupun smoking point yang paling bagus minyak kelapa sawit kan. Minyak kelapa sawit tu nak sampai jadi karbon tu dia tinggi kan. Minyak lain dia tak tinggi kan. Maknanya 100 darjah Celsius, 120, ada 180 dah ada karbon dah. Dia tak bagus. Jadi yang minyak kelapa ni makan macam tu je, bukan buat masak. Buat masak minyak kelapa sawit sangat bagus sebab dia smoking point dia tinggi. Okey. Contoh minyak ikan bagus. Dan benda tu syukur sebab kat negara kita banyak benda tu. Kan? Minyak kelapa, makan benda bagus-bagus. Korma bagus kan, madu bagus untuk otak. Jadi bukan saja makan untuk jasad tapi untuk otak. Sebab memang akan ada berlaku aging proses penuaan otak kita ni. Jadi yang pertama, terhentinya ilmu tu kerana lupa kan, ataupun lupa-lupa. Terlupalah. Sebab itu antara lain yang disuruh kita adalah ilmu ni biar dicatat kan. Catat. Sebab apa? Qayyidul ilma bil kitabah, kata ulama. Tambatlah ilmu dengan menulis, kerana selemah-lemah tulisan sekuat-kuat ingatan. Selemah-lemah tulisan sekuat-kuat ingatan. Hari ini tuan-tuan dengar kuliah mengenai ilmu, kita mencatat pakai tulisan Rumi. Tapi tulisan Rumi kita berbaris, ada mad arid di sukunnya, ada panjang pendek dia. Kuliah ilmu 6 harakat ya. Jadi tulisan kita tu kabur kan. Tapi lepas setahun, lepas 2 tahun, buka tetap ingat. Sebab sekabur-kabur tulisan sekuat-kuat ingatan. Tetap ingat, oh ni kuliah ilmu ni, tapi mengantuk gitu kan. Tak cukup tidur sebab gaduh orang lelaki tu ni. Ingat lagi ingat namanya. Maksudnya, jadi maknanya tulis. Afatul ilmi nisyanun. Lenyap ilmu tu kerana lupa. Itu pertama, terhentinya ilmu. Yang kedua, terhentinya ilmu kan apa? Yang kedua, terhentinya ilmu kerana malas. Balik kepada bab pertama. Sebab kadang-kadang berlalu umur, kita dah jadi malas. Malah nak ambil tahu, malah nak belajar, malah balik pada bab pertama. Malas ni bermula dengan malas berfikir. Malas berfikir, dia jadi malas fizikal. Jadi mana terhentinya ilmu tu kerana malas. Yang keduanya. So jangan malas lah. Otak kena rajin fikir kan. Rajin menganalisa, rajin ambil tahu kan. Jangan malas. Malas jangan mulakan. Jangan betul, saya selalu suruh pesan, jangan makan apa bang? Apa-apalah, jangan. Kita kena tahu apa kita nak makan. Makan apa bang? Apa yang sedap kan? Tom yum tu. Minta tom yum tu. Kan kita berfikir. Kau tak malas. Bila malas, kan Allah sebut tadi kan, minal ghafilin, lalai lah main telefon kan. Jadi lalai.
Jadi otak tak berfikir, tak berjalan. Okay? Dan yang ketiga, terhentinya ilmu itu apabila sombong. Sombong, orang takkan boleh belajar. Alah, dah tahu dah, kan? Datang satu kuliah, benda yang tak pernah dengar, pelik ya, tak pernah dengar pun, kan? Datang kuliah, benda yang selalu dah dengar, benda ni pun nak cerita, orang tahu dah semua. Sombong, kan? Dan tak pernah dengar, tak nak ambil tahu, yang dah dengar mempelecehkan. Sombong. Jangan sombong dengan ilmu. Ilmu Allah tu sangat luas. Mimani la yata'allamani, 2 mim takkan boleh belajar. Al-mustahi, iaitu orang malas. Al-mustahi ni malu, macam segan-segan. Orang tadi kata segan lah, kan, malas. Yang keduanya al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang sombong takkan boleh belajar. Tuan-tuan sekalian, dalam bab sombong ni, okay, manusia ni antara sebab dia jadi jahat adalah sebab setan. Kan Allah sebut dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan tu musuh kamu yang nyata. Syaitan tu akan berbisik-bisik, mengganggu hati kita. Kita boleh kenal bisikan syaitan dengan bisikan nafsu. Boleh kenal. Bisikan nafsu dia merengek. Nafsu macam budak-budak, dia merengek. Pergi jalan, tengok beg tangan, kan, balik merengek, Allah cantiknya beg tangan tu, kalau sedondon dengan baju tu, macam mana merengek, Allah nak belilah, tapi mahal, nak belilah, kan? Malam mimpi beg tangan ada tangan, mari. Ada tu nafsu ni dia merengek, nak tu merengek, tu kena stop, merengek dia kena stop, kalau tak bagus. Syaitan ni bisikannya merancang dan meragukan. Bisikan dia merancang dan meragukan. Dia merancang. Kau cakap je kat laki kau, jantan tak guna, kau cakap je, dia merancang. Tinggal kita nak betulkan ke tidak. Suami balik kita bercakap, jantan tak guna. Setan lah menang. Sebab dia ajar kita cakap macam tu. Dia rancang dan meragukan. Meragukan. Itu setan. Itu setan. Jadi, okey, balik pada kisah kita tadi. Manusia ni jahat antaranya sebab setan. Setan berbisik-bisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan tu jahat sebab apa? Dia dah setan dah, kan? Manusia jahat sebab setan. Setan jahat sebab apa? Dia dah setan dah. Kenapa dia boleh jahat? Setan jahat sebab takabur. Allah sebut benda itu, kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, jadi dia dikala orang-orang kafir. Jadi takabur ni satu-satunya sifat orang boleh jadi jahat tanpa setan. Dia rosakkan diri dia sendiri. Dia boleh jadi jahat tanpa setan sebab takabur, kan? Sebab setan jahat sebab takabur tu. Setan tak ada setan lah, dia tu sendiri ada setan. Tapi sebab apa dia jahat? Sebab takabur tu. Orang ada ilmu, orang alim, ada takabur, rosak dia. Orang kaya, ada takabur, rosak dia. Kata orang agama pun, padahal ilmu agama boleh membawa orang ke arah kebaikan, ada takabur, rosak dia. Setan tak payah bisik-bisik pun, dia siap akan merosakkan diri dia tu. Lepas tu terhentinya ilmu. Yang ketiganya sombong ataupun takabur. Sebab tu belajar, makin banyak belajar makin bagus. Makin banyak belajar kita akan nampak kita makin banyak tak tahu. Kalau kita berhenti sombong, kita rasa kita dah alim, kita berhenti belajar, terhentilah ilmu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, habislah bab kelima. Mana habislah kuliah kita, kan? Sebagai kesimpulan dia, saya ulang balik. Jadi hari ini kita bincang mengenai ilmu mukadimah untuk kelas kita, pada minggu depan insyaAllah. Itu bab mengenai ilmu. Kita bincang 5 bab, kan? Yang pertamanya manusia dan ilmu. So kita memang naturally belajar kecuali malas. So jaga, jangan malas. Malas bermula dengan malas berfikir. Okay? Yang keduanya, hukum mempelajari ilmu ada 4. Fardu ain, fardu kifayah aini, dan juga harus. Okay? Kemudian kita pergi pada bab yang ketiga. Bab ketiga adalah pandai, apa tu cerdik, apa tu bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Okey. Dan yang keempat, apa bentuk Allah bantu? Apa bentuk Allah bantu ilmu tu? Ada 5 cara. Allah bantu dengan firasat, ilmu laduni, dengan ilham, dengan mimpi, kan? Begitu dengan kasyaf, kan? Dan yang kelima, kita bincang mengenai terhentinya ilmu. Terhenti ilmu tu sebab 3, kan? Iaitu sebab malas, kan? Sebab lupa, sebab malas dan sebab sombong. Jadi mudah-mudahan kuliah ilmu kita pada hari ini menjadikan kita terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berhenti belajar, kan? Dan jangan berhenti untuk mencari ilmu dan mengajar. Apa beza manusia dan haiwan dalam konteks belajar? Manusia dengan haiwan, apa beza dia? Haiwan boleh belajar tapi tak boleh mengajar. Haiwan manusia boleh belajar, boleh menyampaikan ilmu, boleh mengajar, kan? Haiwan dia tak boleh mengajar. Tuan-tuan pernah jumpa tak singa sarkes yang melompat-lompat di gelung api itu? Selepas beberapa tahun dia ada seekor bawa rotannya tu, dia ajar kawan-kawan dia yang lain. Tak ada, tak jumpa, kan? Sebab dia boleh belajar tapi dia tak boleh mengajar. Okay, tapi kita manusia boleh mengajar. Sebab itu dalam bab mengajar ni, maksudnya banyak hadis-hadis yang lain mengenai maknanya ilmu tu terus mengalir. Sebab tu saya kalau boleh menulislah, tuan-tuan sekalian, menulis. And buku biasa-biasa je, jangan mana tak semestinya hebat-hebat. Catatan-catatan apa yang kita tahu, bagaimana membuat sambal belacan terbaik di Bangi. Buat je tak syah, kan? Maknanya untuk cetak gitu tak apa. Sekarang dunia digital, nak cetak 5 buah pun boleh. Tak perlu sampai 1000 ke apa untuk simpanan kita. Tapi ilmu tu tercatat, tertulis. Okay? Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah, kan? Minggu depan kita akan mulakan kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah, Mutiara yang Hilang, Asas Fardu Ain, oleh Imam Abu Bakar Uthman Ad-Dimyati, dan terjemahkan dalam bahasa Melayu dia untuk kita mula belajar. Bawa nota ini ataupun kitab kita kalau sedia, minggu depan belilah kitab tu. Kemudian yang keduanya, Asma'un Nabi, siapa yang ada bawa, siapa yang tak ada nanti minggu depan saya akan bawa. Yang ada bawalah, supaya sebelum kita mulakan kuliah kita baca Asma'un Nabi, biar kita kenal nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam itu ada kelemahan dari saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Kurniakan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang
telah kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kemuliaan hidup dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Kurniakan kepada kami keredaan-Mu di dalam hidup kami ya Allah. Kurniakan kepada kami keredaan-Mu ketika kematian kami ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu ketika kami dibangkitkan ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita bicara hadis Nabi, kita akhiri dengan selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.